saya nak bawakan kepada tuan-tuan satu qasidah. Qasidah ni balik tuan-tuan pergi cari dalam YouTube. Tuan-tuan kita ni banyak sangat dengar lagu tuan-tuan. Macam-macam hiburan kita dengar. Apatah kalau kita ni ambil masa dengar qasidah. Ambil sikit dengan qasidah ni supaya kita ni dapat keberkatan dan anak-anak kita boleh belajar. Sebab qasidah ni bagus, dia bahasa Melayu, anak-anak kita boleh belajar. Cari qasidah, nama dia Rindu Madinah. Tuan-tuan ada telefon, tuan-tuan cari. Tuan-tuan boleh cari, buka telefon. Tak apa tuan-tuan buka telefon, jangan risau. Kalau ada bawa telefon lah, tuan-tuan cari qasidah Rindu Madinah dalam YouTube. Memang seronok, boleh nyanyi sama-sama dengan anak kita, dengan isteri kita. Supaya apa tuan-tuan? Supaya kita mendapat keberkatan. Kita mendapat banyak belajar. Sebab qasidah ni dia banyak cerita tentang siapa dia baginda Nabi SAW. Tuan-tuan boleh ikut sama-sama dengan saya lah, tuan-tuan jangan risau. Kita boleh nyanyi sama-sama, jangan senyap je kan. Tak apa, kita relax-relax santai lah. Sambil-sambil tu kita qasidah. Tuan-tuan boleh sama-sama dengan saya. Allahu 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 Allah, Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Kita dengar suara masjid. Allahu Allah, Allah. Oh, hilang suara tu. Kena nyanyi lagu ada jebat ni. Allahu Allah Habibi Rasulullah, matanya yang terang sangat suka bercela, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkuk Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu Allahu Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah, dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menetapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Adik kenal Rukanah? Tak kenal Rukanah? Ni ustaz nak cerita kat adik Rukanah tu siapa. Rukanah ni ahli gusti Nabi SAW. Tahu gusti wrestling? Rukanah ni suka bergaduh. Adik tahu? Gaduh wrestling. Gaduh bam tunggu. Rukanah ni dia jumpa mana-mana orang, dia suka nak ajak bergaduh. Sebab dia paling kuat lah. Akhirnya orang bagi cadangan, Rukanah, apa kata kau pergi lawan dengan Muhammad? Kalau kau menang, ui famous kau, Muhammad ni ramai pengikut. Akhirnya Rukanah kata betul juga kan, aku ni memang suka berlawan. Dapat kalahkan Muhammad ni, uish, power lah. Rukanah akhirnya jumpa dengan Rasulullah. Dia kata, Muhammad jom kita bergusti. Nabi kata boleh juga. Gusti ni sukan. Nabi pun bergusti dengan Rukanah. Akhirnya pada ketika itu Rukanah kata, jom kita gusti dekat tengah-tengah pasar. Nabi katakan, kalau gusti tengah pasar, kalau aku menang, kau malu nanti. Kesian kau kena ejek, kena kutuk kejap lagi. Jadi apa kata kita bergusti dekat rumah kau? Senang, orang tak nampak. Tak ada kamera, tak ada apa. Contohlah macam kita zaman sekarang ni kan, tak ada siapa nak sebarkan rahsia kalau kau kalah ke apa. Rukanah kata betul juga kan, kalau kalah kan malu pula aku. Akhirnya Nabi pun pergi dengan Rukanah, pergi rumah Rukanah nak bergusti. Gusti ni dia ada peraturan dia, bukan main tumbuk main terajangnya, ada cara nak jatuhkan, ada point dia dan sebagainya. Akhirnya Rukanah kata okey jom kita gusti, kita buat 3 round. Nabi kata macam ni, setiap satu round siapa yang menang, orang yang kalah kena bagi kambing kepada yang menang. Maknanya kau kena bawa 3 ekor kambing, aku bawa 3 ekor kambing. Jadi siapa yang kalah, dia kena bagi kambing yang dia ada kepada yang menang. Ni perjanjian kita. Rukanah kata bukan saja dapat gusti, dapat kambing pula. Maka ketika itu Rukanah kata jom kita bergusti. Okey, start. Nabi kata, Rukanah kata kau kira lah. Nabi pun kira 1, 2, 3. Bak, Rukanah buka mata,
tangan Nabi dah ada dua-dua dekat atas badan Rukanah. Rukanah dah terbaring. Terkejut Rukanah. Belum start apa-apa lagi, belum nak tumbuk, belum nak apa, dah tergolek dah ni. Kuat betul Muhammad ni. Tak aci ni mesti main tipu ni. Nabi kata aci tak aci nombor 2. Yang paling penting kambing dulu. Kambing, dapat kambing seekor. Rukanah ni tak boleh buat main-main lah. Rukanah pun dah ready. Nabi pun pergi depan dia. Dia kata, aku kira kali ni 1, 2, 3. Zap, dia nak pegang je Nabi. Dia buka mata, Nabi dah ada dekat tepi badan dia. Dia terbaring di sisi Nabi. Macam mana ni? Tak buat apa-apa lagi ni. Nabi kata tak buat apa ke apa tu nanti dulu. Kambing yang kedua. Kali ketiga, Rukanah pun buat betul-betul nak pergi terekam Nabi. 1, 2, 3, bam. Pada ketika itu Nabi dah duduk atas badan dia. Maka Rukanah kata, sesungguhnya aku berlawan dengan satu orang Nabi dan utusan Allah. Terus Rukanah masuk Islam. Akibat Rukanah masuk Islam, Nabi kata, kambing yang aku dapat dan semua yang aku miliki, aku hadiahkan kepada engkau wahai Rukanah. Itu yang Rukanah tertewas lalu memeluk Islam. Tuan-tuan, cerita ni ke anak-anak kita. Cerita ke anak-anak kita. Kan, anak kita ni boy, Pipin, Johnny, yes papa. Cerita pasal baginda Nabi. Seronok. So maknanya anak kita akan mengagungkan siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, nafas berbau wangi semerbak kasturi, sukakan bersugi yang busuk dihindari, tak pernah menguap berkat cucian hati, tak pernah dihinggap lalat walau sekali. Tuan-tuan, Nabi ni tak pernah menguap. Kita dengar ceramah tu rap 10 kali menguap. Kan ingat saya tak nampak duk jauh-jauh ni, ingat saya tak nampak. Nampak juga. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, berkat cucian hati Nabi tak pernah menguap. Jadi tuan-tuan balik, tuan-tuan pergi carilah seronok. Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud, menipis isi tumit lamanya bertahajud, banyak mendaki bukit sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allah, Allahu Allah Habibi Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Jadi tuan-tuan balik boleh sama-sama kongsikan. Jadi insya-Allah dapatkan, kerana selawat dan zikir ini benda yang sangat hebat. Sehingga ulama-ulama kita, antaranya Raja Ali Haji, raja di negeri Selangor, sewaktu Melaka ditawan oleh Portugis, ketika itu ramai pemimpin-pemimpin pahlawan-pahlawan daripada Bugis datang nak membebaskan Melaka daripada tawanan ataupun daripada kepungan Portugis. Dan ketika itu berjihad sungguh-sungguh, antaranya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ni adik kepada Raja Lumu, iaitu Raja Syarifuddin, Sultan Selangor yang pertama dalam sejarah Selangor. Jadi maka sebab itu Raja Ali Haji ni ketika mana dia dijumpai syahid di kota Efamosa, tangan kanan dia memegang kitab Dalailul Khairat dan tangan kiri dia memegang satu kitab, tangan kanan memegang Dalailul Khairat dan tangan kiri dia memegang badik. Ni Dalailul Khairat ni ulama besar yang membuat, tuan-tuan cari kitab Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ni antara kitab selawat yang cukup hebat. Syekh Mayuddin Al-Jazuli yang mengarang kitab selawat Dalailul Khairat, yang mana kitab Dalailul Khairat ini menjadi sebagai daripada kitab selawat yang besar sehingga disimpan di istana-istana di Morocco, di Maghribi. Syekh Mayuddin Al-Muhammin Al-Jazuli ini daripada Maghribi. Ketika itu dia buat di Morocco ni ada satu rak khusus Dalailul Khairat. Sebab itu kitab selawat ni sangat besar maknanya. Dekat rumah mesti ada satu kitab Dalailul Khairat sebagai satu pegangan, sebagai satu simpanan kita, bacaan kita untuk menggandakan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan sekadar, itulah sahaja yang boleh sama-sama saya kongsikan. Banyak lagi perkara-perkara besar yang boleh kita dapat. Jadi insya-Allah moga-moga asbab kita berbicara tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala akan menghapuskan segala masalah jenayahnya, masalah kesihatannya,
masalah-masalah daripada bentuk virus akan jauh daripada tempat kita. Sebab dulu di Bukhara, tempat kematiannya Imam Bukhari, wafatnya Imam Bukhari di Uzbekistan. Jadi Imam Bukhari ini bila wafat, kawasan kampung itu diserang dengan belalang. Jadi apa orang kampung buat setelah berdoa dan pelbagainya pada Allah, mereka baca hadis Sahih Bukhari itu, mereka naik atas keldai, naik atas kuda, baca Sahih Bukhari dan keliling kawasan bandar, sehingga menyebabkan hilang dan juga terhapusnya seluruh belalang-belalang yang merosakkan gandum-gandum mereka. Dan sebab itu tuan-tuan, hadis 40 hadis-hadis yang ada ini dan juga ayat Quran, ianya adalah penawar. Kadang-kadang kita tak sedar, kita cerita pasal Rasulullah, saya saja bawa tajuk ni sebab apa? Keberkatan daripada kisah Rasulullah ini akan menjadi penawar kepada segala masalah. Tuan-tuan percayalah, yakin, kerana Rasulullah ini dia ubat, dia asyifa. Rasulullah ni, kalau kita ni jasad kita bersentuh dengan jasad Rasulullah, jasad kita takkan dimakan, takkan disentuh oleh api neraka. Apatah lagi kalau lidah kita, akal kita, mata kita selalu mendengar, telinga kita selalu mendengar cerita tentang Rasulullah, maka ianya menjadi penawar daripada api neraka. Jadi insya-Allah tuan-tuan, banyakkan kita berbicara tentang Rasulullah. Moga-moga Allah Ta'ala akan mengurniakan kebaikan dan syafaat kepada kita melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.